Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang kini memasuki fasa ketiga telah mengubah norma kehidupan manusia. Pergerakan terhad, tiada aktiviti sosial, sukan atau makan di luar. Dan golongan pelajar juga terpaksa belajar dari rumah. Tidak dinafikan, PDPR ini beri kesan bukan sahaja kepada pelajar, malah ibu bapa. Dan untuk membincangkan perkara ini bersama di Thailand ketika ini, Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din, pakar psikologi dan kaunseling UPNM. Assalamualaikum Prof. Prof, kita semua maklum bahawa tekanan terwujud dalam keadaan apabila ibu bapa juga terpaksa bekerja dari rumah di samping untuk mengawasi ataupun memantau anak-anak ketika PDPR. Tapi bagaimana ibu bapa boleh mewujudkan keharmonian tanpa menjejaskan produktiviti mereka bekerja dari rumah dan juga kelancaran proses PDPR? Okey, memang betul Hakim. Kalau dulu tugas perkembangan dan juga apa tu yang ada di kalangan ibu bapa, dia ada tugas diri dia, keluarga dan juga kerjaya. Kerjaya dia pergi ke luar. Sekarang ni dia dibebani dengan tugas perkembangan diri dia kan. Diri dia satu, keluarga, nak kena jaga suami anak-anak, kemudian working from home di rumah, di mana dia tak pergi ke pejabat, pejabat bawa ke rumah, dan lagi satu lagi tambahan adalah PDPR, bermakna dia membantu anak-anak. Dulu anak-anak hantar ke sekolah, sekarang ni sekolah datang ke rumah. Cikgu-cikgu datang ke rumah, bukan cikgu lah, maksudnya apa yang berkaitan dengan cikgu, kurikulum dia, pengajaran dia, aktiviti-aktiviti semua datang ke rumah. Jadi sudah pasti tekanan apa dia itu ni sangat banyak yang dihadapi oleh ibu bapa, kan? Tetapi dalam masa yang sama, Hakim, dia punya coping skills di kalangan ibu bapa ni tak dapat berkembang macam tu. Okey, dia punya coping skills ataupun kemahiran menangani masalah tak berkembang banyak macam tu. Ibu bapa masih lagi macam tu. Dia kurang ilmu, kurang kemahiran, kurang pengalaman. Ini yang kita nak kena bantu sebenarnya. Pihak Kementerian Pendidikan kena bantu, pihak sekolah kena bantu, pihak semualah pihak-pihak yang terlibat dengan ibu bapa ni, Kementerian Wanita, Keluarga dan masyarakat pun kena terlibat untuk nak memberi kemahiran dan juga ni ilmu coping skills ni kepada mereka. Prof, adakah dengan mempunyai rutin ataupun pengasingan lokasi bekerja dari rumah atau PDPR ini dapat bantu uruskan tekanan, serta bagaimana dengan peranan yang boleh dimainkan oleh terutamanya pihak guru ataupun majikan untuk memberikan suasana ataupun mungkin tools, peralatan yang bersesuaian agar mereka ni dapat manage ataupun coping dengan persekitaran ataupun environment baru bekerja dari rumah ataupun PDPR ini? Ya, itu sangat bagus, Hakim. Pemikiran-pemikiran macam tu yang patut ada dalam konteks Kementerian Pendidikan sekarang ni. Kerana PDPR dijangka sehingga September, tetapi dia akan berterusan sebenarnya. Okey, yang boleh kita selamatkan adalah kelompok untuk mengambil peperiksaan. Apabila mereka ni dah diinjek dan masuk dalam herd community tu, kita rasa lebih selamat sikitlah. Okey, supaya mereka ni boleh ke PDPR, bukan PDPR lagi, mereka PDP di sekolah. Okey, sebab yang terbaik adalah di sekolah, pengajarannya di sekolah, cikgunya di sekolah, logistiknya di sekolah. Tetapi kalau PDPR akan berterusan, bermakna kementerian dia kena fikir tentang satu dasar dah. Bagaimana, apa dasar yang perlu diadakan bagi menjayakan PDPR yang berkesan. Itu nombor satu. Kalau nak berkesan, aktiviti apa? Logistik apa? Dan sekarang ni masa untuk kementerian memikirkan tentang perkara ini, semua termasuk bajet yang penting. Kerana apabila terkesan, banyak ibu bapa daripada B40 ni, dia terkesan kerana apa dia tu kurang alat, kurang engagement, kurang keberadaan pelajar tu sendiri. Makna dia isu keberadaan tu sangat penting. Dalam organisasi kita panggil presentism. Hadir tetapi tak ada. Sama juga dengan pelajar tu. Dia ada dekat rumah. Dia key in kata dia hadir untuk kelas ni. Tetapi kerana alat itu, komunikasi, laptop dan sebagainya dikongsi oleh abang-abang yang lain, dia hanya hadir saja. Kemudian dia duduklah dekat tempat-tempat lain, bermakna dia tidak ada di dalam sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran. Ini yang kita namakan faktor keberadaan atau presentism. Ada tetapi tak ada. Prof, melihat kepada apa yang disebutkan itu tadi, kita juga sedar bahawa PKP ini memberikan kesan yang berbeza kepada setiap individu, setiap isi rumah. Ia mempunyai kesan yang berbeza. Tetapi
kesannya akan memberikan banyak akibat kepada apa yang berlaku ketika ini. Contohnya, KKM melaporkan ada lebih 122,000 panggilan yang minta sokongan emosi dan juga kaunseling. Kita tidak berada di tempat mereka kerana seperti yang disebutkan masalah ataupun tekanan setiap individu itu berbeza. Tetapi bagaimana untuk mereka ini mempunyai cara pemikiran yang betul ataupun the right set of mentality untuk mengatasi, kerana masalah ini memang wujud tapi kita perlu uruskan, manage. Tapi bagaimana cara kita untuk menguruskan dengan mentaliti ataupun minda yang betul? Okey, yang dia ada dua. Pertama adalah klien tu, orang yang 122,000 yang ada masalah tu datang untuk mendapatkan pertolongan. Lagi satu lagi adalah pihak memberi pertolongan. Okey, yang datang kepada kita akan bertambah. Kalau kita tak cope betul-betul, dia akan bertambah. Pada masa normal, kajian kita sentiasa menunjukkan antara 15 hingga 18% yang akan menghadapi masalah. Tetapi apabila COVID ni, PKP ni dah setahun, jumlah itu meningkat sehingga 30 hingga 40% di kalangan manusia biasa yang menghadapi masalah-masalah kehidupan dan sebagainya. Kerana 122,000 itu akan meningkat. Hakim, itu nombor satu. Baik, yang kedua, yang nak memberi bantuan ini, kita kena faham mereka yang menghadapi masalah ini adalah masalah umum. Masalah umum mereka sepatutnya diurus oleh kaunselor-kaunselor yang mempunyai ilmu-ilmu umum. Bukannya psikiatris. Psikiatris ini dia mengurus orang yang dah mempunyai psikosis, gila dan sebagainya. Jadi saya selalu menekankan bahawa pihak Kementerian Kesihatan dia dah banyak kerja dengan injection dia, vaksin dia, dengan COVID-nya, frontliner dia dan sebagainya. Sebaiknya kaunseling ni diurus oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kerana dekat situ kita ada lebih kurang dekat 10,000 kaunselor yang berdaftar. Okey, tak ada masalah untuk nak handle benda ni. Kalau kita harap KKM hanya ada beberapa kerat saja, ada 203 orang kaunselor nak handle 122,000. Memang tak logik. Okey, dekat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya, ada lebih kurang 10,000 kaunselor yang berdaftar. Di Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan sendiri ada dekat hampir 15-20,000 kaunselor yang memberi perkhidmatan mereka di sekolah-sekolah. Mereka ini sebenarnya boleh boleh membantu. Cuma sekarang ni kita tidak ada proses, belum ada. Malangnya dah setahun tau. Dia belum ada lagi satu pihak bercakap dengan pihak yang lain untuk nak membantu 122,000 ni. Ini hanya talian untuk COVID saja dekat Kementerian Kesihatan. Kita ada lagi talian kasih, kita ada talian-talian yang lain. Macam saya terlibat dengan JAKIM dan sebagainya. Itu saja pun dah beribu-ribu juga. Jadi dalam konteks ini, saya lebih fokus kepada pemberi perkhidmatan ni kan. Kita kena duduk betul-betul menggunakan kemahiran-kemahiran, kepakaran yang banyak ada sebenarnya. Tetapi kerana kita tidak memberi fokus dengan betul, maka kita tidak dapat membantu secara berkesan. Itu pada pandangan saya. Prof, adakah pelbagai isu-isu psikologi akibat pandemik ataupun masalah sosial akibat pandemik COVID-19 ini dapat berkurangan ataupun mungkin menurun ketika kita sedang menuju ke pemulihan negara? Okey. Untuk kes ni insya-Allah kita boleh mengurangkan kes-kes yang macam ni semua. Sebab lazimnya dia ada 3 level. Yang pertama adalah masalah-masalah harian. Masalah harian manusia boleh urus. Selalunya kita akan menggunakan kecekapan, pengalaman sendiri. Okey? Tetapi kerana masalah kita bertokok-tokok, okey? Daripada masalah harian bertokok dengan masalah ekonomi, bertokok dengan masalah beban kerja dan sebagainya. Jadi manusia itu tidak dapat melihat apakah dia punya, orang kata, penyelesaian-penyelesaian yang ada. Dia tak nampak option-option. Maka dia perlu berjumpa dengan seorang yang lain yang akan memberi insight, akan memberi hidayah kepada dia ataupun panduan kepada dia kan, ataupun memberi sedikit pandangan lah. Jadi bila dia dapat second thought, third thought dan sebagainya, itu akan ada. Kalau Edward Di Mono kata, oh ya ke, baru dia nampak. Sebenarnya ini semua boleh dibuat oleh kaunselor-kaunselor biasa, iaitu para kaunselor lah kita panggil lah,
yang ada latihan basic, mereka boleh membantu. Sekiranya mereka menjadi seorang pendengar yang baik dan memahami apa masalah dan memberi pandangan-pandangan yang baik kepada klien tersebut. Okey. Yang kedua pula adalah masalah-masalah yang lebih psychological sikit. Alright. Psychological biasalah. Barangkali tekanan, barangkali bukan trauma lagi. Okey. Dia rasa bimbang, resah, gelisah, takut dan sebagainya. Okey. Orang ni masih lagi boleh dibantu dengan pendekatan kaunseling psikologi. Ini boleh dibantu oleh beribu-ribu kaunselor yang ada dekat luar sana. Okey. Kemudian yang paling tinggi sekali yang nak masuk kepada nak bunuh diri dan sebagainya, ini perlu kepada rawatan psikiatrikal. Psikiatrikal tak ramai. Tempat kita ni ada beratus-ratus orang je. Hanya beberapa kerat saja. Jadi sekarang ni beberapa kerat yang ada 200-300 psikiatris nak tolong beribu-ribu ni memang tak logik. Sebab tu yang beribu-ribu ni perlu ditolong oleh kaunselor ataupun sekarang ni kita dah ada social worker. Okey, kita dah ada social worker. Mereka dah ada akta dan mereka adalah seorang yang profesional. Saya pasti mereka ini dapat membantu dengan berkesan. Ya, pastinya apabila kita berhadapan dengan sebarang tekanan ataupun masalah, penting untuk kita reach out ataupun mendapatkan pelbagai pandangan dan juga nasihat daripada pihak yang betul untuk kita menguruskan masalah itu. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Muhammad Fadzil Cik Din, pakar psikologi dan kaunseling UPNM.